Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام التابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. الذي فطر السماء والأرض الذي فطر السماء والأرض فطر السماء والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Fatara maknanya khalaqah. Yang menjadikan daripada tak ada kepada ada yang menjadi. Mengada. Khalaqah. Apa Tuhan jadikan? 7 petala langit dan bumi. Pasal apa dia khususkan 7 petala langit dan bumi? Kerana inilah perhubungan antara manusia. Orang kata apa? Orang kata perhubungan antara manusia. Tempat hubungan manusia. 2 alam. Fiddarai. Mana? Hidup di dunia dan juga di akhirat. Tak, alam dunia, dunia. Alam dunia, dunia ni. Alam akhirat, alam langit. Duduk di langit. Lepas daripada mati. Mana langit? Fi dunia wal akhirah. Tu dia kata darain. Dunia dan langit dan bumi. Apa dia bumi? Tempat hidup manusia buat amal ibadat.
atas muka bumi. Lepas tu kenapa kait pula dengan langit? Langit ni tempat hidupnya manusia ni lepas daripada mati, sebelum datangnya mahsyar. Semua roh manusia berada di langit. Lepas satu negeri, lepas satu peringkat ke satu peringkat, lepas satu peringkat satu peringkat, lepas satu langit ke satu langit. Tu manusia. Jangan kata bila dah mati manusia ni tak ada apa. Mana tempat hidup manusia lepas daripada mati? Roh manusia akan berada di langit-langit. Seperti mana apa yang Nabi khabarkan di dalam malam Mi'raj, apa yang peristiwa Nabi lihat dalam malam Mi'raj, semuanya itu pasti berlaku sebelum datangnya dan munculnya satu hari yang dinamakan sebagai Yaumul Qiyamah, Yaumul Mahsyar, satu hari yang manusia akan dihimpunkan di mahsyar. Yaumul Qiyamah, satu hari selama 1000 tahun, lebih kurang 1000 tahun manusia akan duduk, akan berada di mahsyar dalam keadaan berdiri, tak ada seorang pun yang duduk. Itu nama dia Yaumul Qiyamah. Semua pakat berdiri. Berdiri apa? Berdiri atas dua kaki dia. Ada yang dipijak, ada yang peluh sampai ke tumit, ada yang peluh sampai ke lutut, ada yang peluh tenggelam hidung. Itu sabit dalam hadis Nabi SAW. Jadi tu kata fataras samai wal ardi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bi qudratihi, dengan kudratnya, dengan kudratnya, dengan kekuasaannya Allah Ta'ala. Jadi kudrat Allah Ta'ala ni bukan separuh. Kudrat Allah Ta'ala ni meliputi semua kepada muta'alaknya. Apa dia? Mungkin. Kudrat kita separuh. Ada batas. Kudrat Tuhan tak ada batas. Sebab tu kena reti tauhid. Tempat takluk, nama takluk, kelakuan takluk. Dengan kudratnya. Dan mengira-ngirakan. Apa dia mengira-ngira? Yakni mengaturkan. Tuhan yang mentadbir. Wadabbaral umurah. Tuhan yang mengaturkan, yang mentadbirkan, yang menguruskan. Siapa duk campur tangan, duk urus ni langit bumi ni? Tak ada. Tauhid af'al Allah Ta'ala. Semua Tuhan. Baik buruk Allah Ta'ala belaka. Tu orang panggil musyahadah. Musyahadah kita dengan mata kepala kita, kita tengok alam ni, syuhudnya hati kita, sedap kata Allah Ta'ala yang mentadbirkan. Syuhud. Mengira-ngirakan segala pekerjaan dua negeri ini dengan hikmatnya Allah Ta'ala, bijaksananya Allah Ta'ala. Dua negeri, apa dia? Dunia dan juga akhirat. Apa dia dunia akhirat? Langit bumi. Langit bumi. Habis akhirat tu dululah. Tak kemat lagi weh. Bukan kemat lagi. Kalau kemat baru dihamparkan mahsyar itu seluas langit bumi. Dia khantam ke semua, berok ke semua, hancur habis, peram dihamparkan seluas langit bumi. Duduk tentulah kita. Sebelum dibawa menuju kepada syurga, sebelum dibawa menuju kepada neraka. Di mana? Wallahu a'lam. Mana tahu. Bukan duduk di langit, bukan duduk di bumi, itu syurga neraka. Syurga neraka di satu tempat yang lain, yang kita perlu tuju ke sana. Habis masyarnya, langit bumi itu dihampak jadi masyar. Sebelum dihancurkan langit dan bumi itu, habis darah itu apa dia? Roh, alam kemudian daripada mati. Orang panggil mabda', ataupun kita kata permulaan hari akhirat ialah kematian. Apa tujuan hidup? Apa tujuan hidup? Tujuan hidup untuk mati. Apa tujuan mati? Tujuan mati untuk syurga. Apa tujuan masuk syurga? Apa tujuan hidup? Mati. Apa tujuan mati? Nak masuk syurga. Apa tujuan masuk syurga? Buat apa kena masuk syurga? Kerana di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu lah. Nak tak nak aku huduh kau, aku tak elok kau, aku teruk, aku jahat, aku maksiat kau, aku nak juga duduk dengan Rasulullah. Tu. Duduk dengan Rasulullah. Kenapa nak masuk syurga? Pasal di situ ada Rasulullah. Rasulullah duduk situ.
tempat dia. Bila Rasulullah duduk orang tu, kita tak boleh pergi tempat lain. Kita umat Rasulullah, kita kena duduk sekali dengan Rasulullah. Huduh orang mana pun, tanamlah hatiku nak duduk Rasulullah. Rasulullah tak lupa kita. Sebab tu Habib Umar kata tu elok lah. Hei anak muda, sekalipun 100 kali sehari kamu berbuat maksiat, janganlah kamu lupa kamu mempunyai Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tu Habib Umar kata, sejauh mana kelalaian dan kealpaan kita, jangan kita lupa Tuhan kita yang maha pengasih, Tuhan kita yang maha penyayang, Tuhan kita yang tak pernah memutuskan nikmat dia dekat kita hari-hari. Sebab apa? Jantung kita sentiasa bergerak. Tu. Dua negeri dengan bijaksana, dengan hikmatnya. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ni orang panggil iqtibas daripada ayat Quran. Allah kata alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok perdiriannya. Maksud perdirian, kejadiannya. Tuhan yang menciptakan manusia ni seelok-elok kejadian. Tak elok lagu mana? Tang ni kalau kata kita nak cerita betul, tang mana eloknya manusia. Tak ni kena ikut mana pun dia kena pikut. Orang panggil apa? Perkiraan tubuh badan manusia. Biologi ke apa lah. Cerita daripada otak, daripada tulang tengkok turun sampai S1, S2, tulang tengkok ni kan. Tulang tengkok ada kaitan dengan sini mata apa semua. Lepas tu turun mai ke S, turun sampai ke belakang ni. Turun mai sampai ke L, lepas tu baru pergi ke S. Dia ada cerita semua tu. Ada kaitan. Lepas tu kena buat kursus hasin. Cerita hasin tu. Baik. Pasal apa yang Allah Ta'ala kata manusia ni elok ni, tak mana elok? Nak kira elok, jantung, kebau pada jantung. Paru-paru ada, hati hempedu, perut ada, zakar ada, kemaluan dia ada, semua ada. Otak-otak pun ada. Tapi di mana keelokan manusia? Tu. Walaupun sama-sama binatang, manusia dengan lembu, kebau ni binatang, tapi bezanya manusia itu ialah orang panggil apa? Orang panggil apa? An-natiq. An-natiq mana? Aqil, bukan ghairu aqil. Yang bertutur. Hakikat yang bertutur ialah yang berakal. Itu matlamat dia. Dia yang berakal. Ada akal. Tapi dia akal, latifah rabbaniyah. Orang panggil apa? Cahaya ilahi. Latifah rabbaniyah, rahsia ketuhanan. Latifah rabbaniyah tu rahsia ketuhanan Allah, rahsia Tuhan. Yang menjadikan segala manusia dalam yang terlebih elok perdiriannya. Wa ma khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi, dan tiada dijadikan jin dan ins, iaitu manusia, melainkan kerana ibadat akan dia. Aqibah sayrurah. Lam bukan li sabab, bukan sababiyah, bukan lam lil illah, bukan, tapi lil aqibah sayrurah. Kesudahan faedah manusia diciptakan Allah supaya kenal Allah. Itu yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas dalam kitab Al-Miqbas fi tafsir Ibn Abbas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Kalau Allah tidak ciptakan manusia, Allah tetap bersifat dengan terkaya. Allah tetap terkaya. Tapi bila Allah Ta'ala ciptakan manusia, apa faedah dia? Manusia boleh kenal Tuhan. Itulah nikmat dia. Bukan faedah itu kembali kepada Tuhan. Bukan taklif, bukan ilat. Bukan kerana tujuan, bukan. Allah cipta manusia, tak ada kerana tujuan. Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia kerana, orang panggil apa? Manusia itu dituntut untuk kenal Tuhan. Kita letak kerana tapi bukan kerana. Ringkas-ringkas.
Dan tiada dijadikan jin dan ins manusia melainkan kerana ibadat akan dia, akan Allah. Apa saja yang kita buat, gerak diam kita yang kita niatkan ibadat, Allah Ta'ala pelihara kita. Itulah niat kerana ibadat, Allah pelihara kita. والطريق واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Bagi tak ada jaga tu. والطريق واضح والطريق واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين. Ini syajak. Na tu kan syajak. Walakin Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadina. Dan jalan itu amat banyak. Apa dia jalan? Wat-tariqu ay at-tariqu ila ma'rifatillah. Dan bermula jalan ila ma'rifatillah wa ila khidmatillah. Nak jalan menuju kepada Allah, jalan menuju khidmat Allah, taat pada Allah, mencari keredaan Allah tu. Wat-tariqu, kan tariq di sini makna ialah kita kata tarikat lah, tapi tariq ni maknanya alwanul ibadah, kepelbagaian warna-warni ibadat yang Allah Ta'ala anugerahkan dekat kita ni cukup banyak. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan sembahyang sunat. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan bersedekah. Ada orang yang sampai kepada Allah Ta'ala dengan hanya beristighfar. Ada orang yang sampai kepada Allah hanya dengan salawat. Salawat. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan zikir, dengan musyahadah guru. Orang panggil apa? Tabaruk guru. Oi, tariq ni wadihun. Apa dia? Ustaz Khairul kata alwanul ibadah, kepelbagaian ibadat yang Allah Ta'ala hadiahkan dekat kita. Maknanya agama ni bukan sempit, nak jalan menuju kepada Tuhan. Sebab tu orang buat kebaikan jangan kita nampak huduh, nampak lekeh. Jangan. Kerana apa? Ada kebaikan yang Allah Ta'ala nilai dia kebaikan, kita tak tahu. Tiba-tiba kita tak memandang perkara itu kebaikan, berarti kita menyerang Allah Ta'ala tanpa sedar. Tu. Kita serang Tuhan, jadi kita nak bangkang Tuhan. Sedang Tuhan terima, kita kata tak terima, mana boleh. Itu lawan Tuhan. Jalan itu amat banyak, yakni jalan khidmat dan menuju kepada redha Allah Ta'ala itu sangat banyak. Amat nyata. Jelas. Bagi segala orang yang mengqasad akan dia akan jalan. Orang yang mengqasadkan dia, orang yang nak qasad ni, orang yang menuju hati untuk menuju kepada jalan tu. Orang yang mau, bahasa ada. Orang yang mengqasad ni orang yang mau. Kalau orang mau, dia boleh pilih mana-mana jalan. Ada orang yang jalan mengaji daripada awal muda sampai ketua. Hang dah mengaji, tak mau mengajak ke? Dah, aku nak mengaji sampai ketua, sampai ke mati mengaji ya. Ada orang yang dia mengaji sikit, lepas tu Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, dia dah ulang ajak tu. Siapa guru Quran kan? Dia mengaji bab tajwid ni kat kampung tapi dia ajak Quran tu sampai dia melahirkan nak murid yang ramai. Jadi sampai ke mati dia dah ngajak tu. Hang bagi kitab fiqh aku tak erti, aku bagi tajwid. Bagi Quran tu dia mengajar sampai ke mati. Lepas tu kita nak kata apa kat dia? Ada orang yang mengaji kitab fiqh, mengaji semua. Dia mengajar hatu sampai ke mati. Apa masalah? Mengaji kitab Penawar, dia aku ni dekat kitab Penawar hak lain hang jangan bagi minhat ke.
Hang bagi kontrol rahsia, aku tak tahu. Aku mengaji benda orang. Hak tu dia duk ulang mengajak anak isteri dia, mengajak orang kampung dia, mengajak pergi surau. Tak mana? Kira orang panggil ustaz penawar. Kawan kita tak boleh buat kan? Boleh. Kalau mak dia jadi ustaz muhimah. Ni tak mana pun muhimah. Muhimah saja. Tapi orang kenal ustaz muhimah. Imam Ali. Tak apa salah. Tak ada salah apa. Yang penting buat. Sebab apa? Alwanul ibadah ini cukup banyak. Apa kita nak persoal? Tak perlu soal. Sebab alwanul ibadah cukup banyak. Kebaikan yang Allah Ta'ala buka dekat kita. Kalau kita jadi anti, selama-lama kita akan buruk. Mengaji tak banyak mana gitu. Sikap tu tak elok tu. Mengaji tak banyak mana hati. Tak payah. Dia ada kebolehan banyak tu, kitab banyak tu, ukuran dia banyak tu, dia buat. Allah bagi kat dia. Dia buat. Nak bawa agama Tuhan. Kemampuan dia setakat tu, buat dekat tu. Anak murid ada berapa orang? 10 orang. Buat, ajak. Aku mengaji dekat 10 buah kitab lah. Dia ajak anak murid dia 10 buah kitab habis. Dia halau pergi mengaji tang lain pula. Biar ambil dia buka sekolah ke, dia buka pondok ke. Apa masalah? Yang masalahnya kita yang bermasalah. Masalahnya sebab kita yang bermasalah. Kalau kita tak bermasalah, kita tak akan nilaikan benda tu bermasalah. Contoh macam cikgu. Esok cikgu mengaji lah, perak-perak jadi ketua pelam ta'ah jadi mengajar. Lu umat berkurah tu habis. Bagi apa? Cikgu berkurah. Cikgu berkurah. Dah, benda ni kalau saya salah, abang, tak masalah. Sebab apa? Alwanul ibadah. Kepelbagaian amal ibadat itu banyak Allah Ta'ala bagi dekat kita. Ada orang yang dia mengaji daripada awal dia masuk pondok sampai ke mati. Hang ni mengaji saja 30 tahun dah. Aku mengaji 30 tahun, Allah Ta'ala tak rezekikan aku untuk mengajar. Sampai ke mati dia mengaji. Jadi kemuliaan bukan diukur dari si manusia, tapi kemuliaan Allah Ta'ala yang nilai. Itu ya. Kita pegang tu. Bukan manusia yang ukur kemuliaan, tapi Allah Ta'ala yang ukur. Sebab tu Ustaz Dameh kata jangan buh markah dekat diri kita sendiri, biar Allah buh markah dekat kita. Bila Allah buh markah dekat kita, apa yang kita buat dengan niat yang baik, insya-Allah betul. Tu buh markah dekat diri kita, jam. Buh markah dekat diri kita, orang lain semua tak betul. Kita buh markah dekat diri kita, orang lain tak betul. Tak berasa kita betul habis. Jangan ada perangai itu. Kemudian katanya musannaf rahimahullah. Hak ni saya pegang, hak Ustaz Khairul kata. Saya pegang. Bukan seorang tu ya mengaji, kita mengaji. Banyak guru kita mengaji. Kadang-kadang dah sambil-sambil sama-sama kawan-kawan saling memberi nasihat, kita pegang. Kita pegang nasihat kawan. Al-kalimatul hikmatud dhallatul mu'min. Nabi sebutlah hadis. Perkataan yang baik yang merupa nasihat itu adalah harta keciciran orang mukmin. Orang Islam wajib pelihara harta dia walaupun sekupang. Dia tak boleh biar duit sekupang jatuh bawah mari dia tepak terus masuk. Esok sapu-sapu dalam tong sampah sekupang. Tak boleh, wajib kena jaga. Itulah barang keciciran orang Islam. Apa dia? Kalam nasihat. Sekalipun dia dengar daripada tukang sapu sampah, pencuci longkang, kalau memberi nasihat untuk dia, kebaikan untuk dunia dan akhirat dia, maka wajib dia kena ambil. Kan? Itulah baru hati nilai kita, nilai hati kita. Hati ni kaya, apa dia makna hati kaya? Hati kaya ni lapang. Hati kaya lapang. Hati kaya ni lapang. Lapang, maksud lapang ni apa dia? Kita fahamlah mana maksud lapang. Tu hati kaya tu. Jalan itu amat banyak, amat nyata bagi segala orang yang mengqasakkan dia jalan. Dan dalil atasnya amat banyak, amat nyata juga. Dalil nak jalan menuju kepada Allah Ta'ala tu berkenjah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberi nasihat, saling memberi teguran. Itu pun dia lah tu. Amat nyata bagi orang yang menilik akan dia. Dan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak? Na'udzubillah lah. Dan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya. Pasal apa dia kata lagu tu? Dalam keadaan jalan menuju kepada Allah Ta'ala ni cukup mudah, cukup banyak, tapi kena ingatlah weh, pasal apa?
Allah Ta'ala pilih siapa-siapa saja yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia. Na'udzubillah. No? Ibrahim Adham kan? Ibrahim Adham kan? Yang seorang tu main tanya dia, adakah Allah Ta'ala itu berkuasa? Dia kata, ya, Allah berkuasa. Adakah Allah itu berkuasa? Ya, Allah Ta'ala berkuasa. Yang main tanya dia tu orang yang ahli maksiat. Dia tanya pula kali ketiga, adakah Allah Ta'ala itu berkuasa? Dia jatuh tersungkuk, sujud pada Allah Ta'ala, teriak berguling galang. Kenapa? Jawapan yang ketiga itu, Allah Ta'ala berkuasa untuk mengubah aku di tempat kamu dan mengubah kamu di tempat aku. Dia faham begitu. Mana Allah berkuasa. Menyesatkan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyesatkan orang yang dikehendakinya. Na'udzubillah. Allah Ta'ala boleh letak siapa-siapa. Yang paling kita bimbang, paling kita takut, su'ul khatimah tu yang kita takut. Atas muka dunia ni, hamba api lagu mana pun tengah hidup lah ni, jadi Tok Alim pun takut. Sebab tu dia buka tengok dalam mukadimah apa nama risalah Qusyairiyah, antara ulama kata apa, ulama-ulama sufi depa kata apa, kami tidak akan senyum melainkan setelah mana kami melihat di tempat kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Maknanya nak betul-betul confident dengan kedudukan kita hari ni, kita sebagai orang alim, kita sebagai orang ilmu, kita sebagai orang warak, kita sebagai orang zahid, belum tentu. Kita bukan kesudahan lagi, bukan sampai penamat lagi. Buatlah kerja, kita buatlah amal. Kita bukan penamat lagi, jauh lagi perjalanan kita ni. Fardu takdir esok kata kita mati. Persoalannya mati kita tu duduk tang lopak mana? Adakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Banyak perkara dan asbab yang menyebabkan seorang itu su'ul khatimah. Banyak asbab dia. Antara orang yang dijanjikan kata ulama yang termasuk dalam su'ul khatimah ialah orang yang tak orang panggil apa, tak berkhidmat dengan kedua ibu bapa dia, menzalimi kedua ibu bapa dia, mengabaikan tanggungjawab kedua ibu bapa dia. Ini dalam hadis Nabi kata, Nabi langkah naik, ya Muhammad qul amin. Amin kan, hadis tu panjang kan, amin amin amin. Amin yang ketiga tu apa dia? Mereka yang masih ada lagi kedua ibu bapanya tetapi mereka tidak mampu untuk berkhidmat dengan kedua ibu bapanya, maka mereka ini adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan di antaranya lagi ialah mereka yang jahat dan buruk adabnya dengan guru. Itu bawa kepada su'ul khatimah. Oh, su'ul khatimah takut biar atas muka dunia ni orang kata macam-macam tak semayang apa, tapi mati Islam, mati elok, mati diredai oleh Allah. Takut. Pasal kita shoot awal orang mana pun pulah minyak 200 kilo lebih. Tinggal tak injil pecah tengah jalan. Boleh ke orang? Orang tiba habis. Pasal apa? Hang duduk sedap awal. Jangan sedap awal. Kena simpan dalam hati ni. Di mana aku? Kesudahan aku tak mana. Jangan duk kira manusia ra'i kita, manusia nilai kita. Tak boleh. Mana Allah Ta'ala nilai kita. Dan menunjukkan orang yang dikehendakinya, dan Allah Ta'ala nak atas sana lah. Allah menyesatkan akan siapa yang Allah Ta'ala kehendak, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang Allah Ta'ala kehendak. Dan ialah Tuhan yang terlebih mengetahui dengan orang yang dapat petunjuk. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala tahu siapa yang dapat petunjuk. Kita tak tahu lah. Kita tak tahu. Jadi saya tak tahulah, nampak ilmu tasawuf ni nampaknya ilmu tasawuf adalah kayu ukur untuk diri sendiri. Itu saya nampak gitu. Ilmu tasawuf bukan kayu ukur untuk orang lain.
Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk ukur diri sendiri. Sejauh mana kita kasih sesama Islam, sejauh mana kita kasih kepada guru, sejauh mana kita kasih kepada wali-wali Allah, para alim ulama, sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, hatta Rasulullah sendiri. Tu. Tasawuf ni Rasulullah lah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi apa dia tu? Akhlak tasawuf lah tu. Tu tasawuf akhlak. Apa dia akhlak? Zahir batin. Sempurna zahir, sempurna batin. Hak yang dalam kitab ni semua istilah, bahasan, jalan, cara macam mana nak bawa kita pergi ke Tuhan. Tu ya. Kan? Istilah besar-besar, tinggi-tinggi. Tak reti pun tak apa. Reti lagi bagus. Baguslah kita orang mengaji pabih-pabih. Tapi jangan bila mengaji pabih istilah tinggi-tinggi tapi perangai tak elok. Tak boleh juga lagu tu. Rugi. Habis duit beli kitab. Dah jadi gitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-abrari tayyibin ajma'ina. Salawat dan salam ni cukup besar. Saya tak mau hurai salawat salam tak mau. Cuma nak habang kata pintu rezeki salawat salam. Kita orang awam, kita gunakan salawat dan salam ni minta hajat kita dekat Allah. Full swing. Tuju dan bulat hati untuk tunaikan hajat kita. Pasal apa? Memang kita ni keperluan. Kita hidup dalam keperluan. Tahu cikgu? Selawat ya. Selawat lagi banyak. Cari 1,000, 2,000, 3,000, 10,000. Selawat. Selawat ada selawat rajin. Ada selawat sederhana. Ada selawat malah. Selawat hak paling malah kita bagi hak paling malah. Selawat banyak. Kita pun reti banyak. Pekat-pekat terima banyak macam-macam dah selawat. Selawat hak paling huduh, selawat paling selawat malah. Salli alaihi. Salli alaihi. Salli alaihi. Putih tadi tasbih tu. Salli alaihi, 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 salli alaihi. Salam tak ada pun. Ulama bahas dah. Saya dulu orang kata apabila kita mengaji kita nampak ada perbezaan. Walaupun salawat dan salam, walaupun dulu saya kata lagu lain, tapi hari ni saya kata lagu lain. Orang penyegan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun salli alaih. Adakah salawatnya itu tak pahala? Tak ada pahala. Ada pahala. Mana ada salawat tak ada pahala? Cuma ulama kata ada salawat makruh yang diberi pahala. Tu ya. Tak ada salawat yang tak ada pahala. Kerana salawat itu maksudnya lain, salam itu maksudnya lain. Dua entiti yang berbeza. Dua maksud yang berbeza, dua medan yang berbeza. Salawat lain medannya, salam lain medannya. Walaupun datang firman Allah disebut dengan wawul atfi, dengan mutlaqil jam'i, tapi bukan syarat untuk himpun menghasilkan pahala. Bukan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ulama kata kena himpun salam dan salawat dan salam. Tak syarat himpun, kerana salawat itu rahmat, salam itu juga rahmat. Mempunyai maksud yang berbeza. Apa dia salawat? Rahmatun minallah. Apa dia salam? Rahmatun minallah. Dan makna salam itu lain daripada makna rahmat. Kalau salawat mutlaqur rahmah minallah. Kalau salam rahmatun minallah. Kerana salam itu ialah kita berdoa kepada Allah supaya Allah berikan ketenangan kepada baginda Nabi di mahsyar untuk memimpin kita umat. Adapun salawat, kita mohon kepada Allah supaya angkat darjat Nabi SAW. Dua yang berbeza. Adakah syarat himpun? Tak syarat himpun. Bila tak syarat himpun, belasah selawat saja sampai lebam. Belasah. Selawat. Salawat sampai lebam.
Orang yang selawat rajin, banyak selawat kepada baginda Nabi SAW ni, sampai masa Allah Ta'ala pertemukan dia dengan Nabi SAW. Kadang-kadang tak gaduh minta pun. Bila dia ikhlas betul, dia minta, dia ikhlas betul dalam hati dia, selawat dekat Nabi, selawat untuk dengan sepenuh keikhlasan untuk Allah Ta'ala turunkan rahmat Allah Ta'ala dekat Nabi, angkat darjat Nabi, Allah Ta'ala bagi dekat dia. Pasal apa? Pasal memang janji Allah Ta'ala macam tu. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Bila kata siapa selawat kat Nabi 10, Allah selawat 100. Bila siapa selawat kat Nabi 100, Allah selawat 1000. Siapa yang selawat dekat Nabi 1000, tak ada satu yang menghalangkan dia untuk bersama Nabi dalam syurga. Tak ada. Dia masuk dengan Nabi dalam syurga sekali. Belaga pelabau. Maksud dia apa? Dalam satu jemaah. Tak ada siapa boleh halang. Kalau sehari dia selawat 1000. Nak selawat 1000 bukan lama. Kita yang malah. Nak selawat 1000 tu lama mana ya? Sejam tak sampai. Bismillah 1000 baru 25 minit. Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 baru 30 minit. Ya Dzal Jalal wal Ikram 1000 baru 45 minit. Salawat kan Nabi 1000 baru dalam 50 minit. Tu salawat panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambah ahli. Penyegan sangat, salli alaih. Nah, 10 minit 1000. Dah penyegan. Oh, penyegan Tuhan tak bagi ke? Bagi sebab tu ya. Salli alaih. Tu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-abrar ala alihi al-abrar at-tayyibin abrar at-tayyibin. Siap baca dulu. Wal mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin ajma'ina. Al-abrar at-tayyibin ajma'ina. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala anbiya dan mursalin, dan atas segala keluarganya yang abrar. Wa ala alihi al-abrar at-tayyibin, baca dengan kasrah. Sebab sifat bagi alihi. Yang abrar, yang banyak buat baik. Abrar ni mana banyak buat baik. Lagi yang baik, yang baik-baik sekaliannya. At-tayyibin. Abrar maknanya banyak buat baik. Dah pasal apa mereka banyak buat baik? Memang mereka tu jenis baik. Semua jenis baik-baik belakang. Siapa dia? Ahli keluarga Nabi lah. Siapa dia ahli keluarga Nabi? Kita lah. Umat Rasulullah ni buat baik belakang. Itu mudah-mudahan lah ringkas. Cara ringkas lah. Panjang kitab ni panjang kan. Kemudian katanya, i'lamu ya ikhwani as'adakumullahu iyyana bimardatih wallahu alam. Jadilah noh. Abuan perangat, abuan didik hati. Tu lah. Saya baca kitab ni tujuannya untuk didik hati. Tu lah. Nak hurai panjang-panjang saya tak erti. Hebat betul saya tak erti. Nak hurai istilah-istilah apa semua, bukan kita tak mau pesah. Tapi ikut hak dalam ni memang kita abuan didik hati kita tu ya. Ilmu tasawuf ni sekadar nak didik hati. Bukan ilmu tasawuf ni nak mulia di mata orang, bukan. Ilmu tasawuf sekadar nak didik hati kita. Kalau kita berjaya didik hati kita, insya-Allah anggota zahir kita elok. Itu yang saya faham sekadar yang saya mengaji ilmu tasawuf dengan beberapa orang guru. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk nak pujuk hati kita supaya jadi baik. Bila hati kita baik, Nabi kata dah, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat sa'iru jasadi kulluh wa idza fasadat fasadat sa'iru jasadi kulluh ala wa hiya qalbu. Bila hati kita elok, eloklah anggota. Bila hati kita busuk, busuklah anggota. Bukan syarat mengaji kitab tinggi-tinggi, hanya cukup dengan kitab Nawak, hanya cukup dengan kitab Riyadhus Shalihin ke apa-apa ke, cukuplah. Kitab Bidayah Hidayah ke, cukup dah untuk nak didik hati jiwa kita. Allahu alam. I'lamu ya ikhwani as'adakumullahu wa iyyana bimardatih. Ni tok guru kita Imam Ghazali kita doa untuk kita supaya kita ni duduk dalam redha Allah. InsyaAllah kita sambung malam esok. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. اللهم اغننا بالعلم وذينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.